tak ada seorang pun dengar. 450 tahun. Lepas tu baru ada seorang ikut. Nah, dah kita takkan sampai 45 tahun. Nah, jangan putus asa. Pada waktu manakah afdal untuk memotong kuku pada hari Jumaat? Iaitu sebelum pergi solat Jumaat. Sebelum mandi Jumaat. Bukan sebelum pergi solat, sebelum mandi Jumaat. Nah, sebelum mandi Jumaat. Kita nak mandi Jumaat pukul apa? Pukul 10. Potong kuku. Lepas potong kuku, mandi Jumaat. Adakah benar Abu Jahal dibunuh oleh pemuda biasa, bukan golongan sahabat terdekat Nabi SAW? Jawabnya benar, seperti disebut dalam satu riwayat. Dibunuh oleh seorang muda yang nampak biasa saja, tapi dia tetap sahabat Nabi, cuma bukan sahabat besar. Tapi oleh kerana dia nak berjuang dalam Islam, maka ditikang dengan lembing sampai tembuh dada. Budak berani atas nama perjuangan. Kita takut berjuang kita. Berani ramai kita. Biar berani. Pasal apa? Sebab tu kita ni kena yakin dulu atas perjuangan. Jangan ada yakin orang tembak attack ni. Biar gini, kita berjuang ni atas platform kita ni, habis orang lari belakang tinggal kita seorang dalam alang ni, kita tetap istiqamah. Biar tangga tu. Berani kita ni hati ramai, mugi aku pergi, tembak aku tembak. Dia gitu. Dalam di kalangan sahabat Nabi dan orang hak Nabi tarbiyah, dia orang ni nampak syurga sama dalam perjuangan. Duk nampak syurga. Sebab tu dia pergi tanya hak mana Abu Jahal. Tak kenal. Nampak? Pasal dia kelas budak-budak je. Tak kenal mana kelas pimpinan. Tak macam anak-anak kita lah. Dia tak kenal hak mana menteri ni tak kenal. Gitu juga tak. Musuh-musuh Rasulullah, hak perekat pimpinan tinggi, hak kelas-kelas budak-budak tak kenal. Jadi kita tanya hak mana orang peta gini. Gi dak main dah terus bawa lembing. Dah balik ngadak cerok bahang tak ada. Nungging kat orang tu. Banyak hak salah, hak jawab, hak kita jawab dah, walaupun di surah lain kita tak jawab lah. Hak tulis tinggal 2 lagi. Kalau kita tengah semayang, setan mari kacau, adakah kena sebut dalam hati, jangan kacau aku, mu lari jauh, ataupun buat tak tahu saja? Jawabnya, nak buat tak tahu boleh, nak kata pun boleh, jangan kata mulut. Bang, setan ni dia mari masa semayang. Umpamanya kita takbir molek siapa kat Fatihah, dia pun kata takbir tadi tak masuk niat tadi. Mu tak kena tadi, muqaranah urfiyah tak kena. Setan kata. Kita buat dia tambah cara pun boleh. Dan kita nak kata pun boleh. Mu jasa kaca aku kenal dah mu setan. Faham? Atau pergi lari jauh pergi lari jauh boleh. Nampak? Tapi dalam hati, jangan kata mulut. Lama tengah maliki yaumiddin, lagi jauh. Nak tegur mana tu imam ni sewi. Macam mana pula kalau kita hearing, betul? Iring kepala sedikit. Batal tak? Tak batal, kepala gerak sedikit. Boleh pahala ke tak kalau masa baca ayat lazim setelah kita habis baca Al-Fatihah? Tak nampak ni, bahan dia air. Pak cik saya ada sakit lelah bila dia semayang ni, nampak? Dia takbir Allah tu bunyi, lepas tu senyap. Dia sebabkan rasa lelah nak niat seretak dengan takbir. Kemudian sambung semula wa akbar. Sah tak? Kalau orang ada penyakit lelah, tak apa, dimaaf pada syarak. Si A bagi baju pada si B, si B bagi baju, pakai baju tu untuk buat semayang. Tiap kali si B semayang dengan pakai baju tu, si A dapat pahala tak? Jawabnya dapat. Kita bagi baju atau bagi duit, boleh.
Kita wi piah korang kata pakai piah wak semayang boleh pahala selama mana dia pakai. Kita wi baju Melayu dia pakai, baju Melayu tu kain pelakat kita boleh pahala attack. Walaupun kita masih di semayang tu kita duduk atas meja snooker. Boleh juga. Atau kita tengah mengerik awet bawah tepi patah. Faham? Tengah buat maksiat. Tapi dia pakai kain pelakat kita pergi buat ibadat, boleh juga ke kita. Dah kita buat maksiat kau ni, boleh dosa. Dia ni tengah buat ibadat, boleh kita attack. Jadi dalam masa yang sama buat dosa, boleh pahala attack. Sebab tu perbanyakkanlah buat kebajikan. Faham? Tu tujuan dia. Soalan terakhir, kalau kita solat isyak jemaah dekat masjid kemudian terus balik untuk solat sunat lepas isyak ke rumah, tapi belum balik ke rumah kita singgah makan kat kedai dan beli barang-barang keperluan sikit, adakah putus walak kerana mengambil masa yang agak lama untuk solat isyak, solat sunat isyak? Jawabnya, untuk keluar daripada khilaf ulama yang mensyaratkan berturut-turut, maka janganlah kita buat perkara yang lain melainkan dalam perjalanan saja kita balik, melainkan ada keuzuran. Lepas pada solat isyak sebaiknya kita terus solat selalu. Kalau kita ada kerja tak lain, tak mau balik rumah, terus solat rawatib ba'diyah. Tapi boleh kita perjalanan balik, kerana Nabi berjalan balik, sahabat berjalan balik, dan sampai di rumah mengerjakan solat ba'diyah. Nampak? Tapi kalau kita pergi ke mana dulu, pergi situ dulu, pergi shopping dulu, sekarang boleh buat ba'diyah, setengah ulama kata putus walak. Jadi kalau kita ada nak beli dulu, semayanglah selepas daripada solat di masjid dan di surau. Masa duduk tahiyat akhir solat asar sebelum salam untuk imam sujud sahwi, tapi saya tak ikutlah sebab saya tak tahu apa silapnya. Saya tunggu sampai tu imam tu bangkit semula untuk salam. Batalkah solat saya ustaz kerana menunggu? Jawabnya, tidak batal solat imam, solat awak yang batal. Sebab bila imam sujud sahwi, makmum wajib kena sujud sahwi, walaupun makmum tak tahu benda salah imam. Imam Nawawi sebut dalam kitab Rawdatul Talibin, iza sajadal imamu lisahwi, apabila imam telah sujud kerana sahwi, kerana lupa. Nampak? Fasajadal makmum, maka makmum kena sujud. Wa illa batalat solatuhu, kalau makmum tak sujud bersama, tak sama dengan imam, batal solat makmum. Faham? Soalan terakhir, rukun panjang rukun pendek hak mana segak, tolong terang. Kalau tinggal 3 rukun panjang, adakah batal solat berimam? Apakah dia rukun panjang, apakah dia rukun pendek? Rukun panjang ni maknanya rukun fi'li, iaitulah qiyam, rukun panjang. Sujud, rukun panjang. Nampak? Tahiyat akhir, rukun panjang. Rukun pendek ni 2 saja, iaitu iktidal dan duduk antara 2 sujud. Iktidal jangan lama. Nampak? Sami Allahu liman hamidah, jangan sampai selama kita rokok. Banyak imam-imam dia iktidal lama pada rokok. Rokok kejap rokoklah lama. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, Allahu akbar. Nampak? Yang kedua, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud mesti pendek daripada sujud, kerana sujud tu dia rukun panjang. Sahabat-sahabat menceritakan Nabi tak pernah duduk lama masa duduk membaca Rabbil Fili. Setengah imam tu lama, Rabbil Fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lamanya duduk. Sujud 5 saat, duduk antara sujud 10 saat. Ini adalah bid'ah. Nampak? Nabi sujud lama, duduk tu sekejap. Kadang-kadang baca pendek, Rabbi pilih warhamni wahdini wa'afini wa'fu anni, Allahu akbar. Sekejap sangat dipanggil duduk yang memisahkan antara 2 sujud. Ni dia panggil rukun pendek. Yang kata maaf rukun panjang, rukun pendek ni gini. Kalau kita ni orang yang mari bersama-sama dengan imam, kemudian kita jenis baca lambat, tak boleh nak baca macam orang, terlambat baca, tergagap-gagap, maka dimaafkan kepada kita 3 rukun yang panjang. 3 rukun panjang ni termasuk 2 rukun pendek, jadi 5 rukun sebenarnya. Yang ini kita sedang berdiri baca Fatihah, imam tu rokok, maka kita bacalah Fatihah sampai habis. Bila imam rokok, dipanggil 1 rukun panjang. Bila imam beriktidal, tidak dikira kerana dia rukun pendek. Kita baca lagi. Imam sujud, nampak? 2 rukun panjang terlepas daripada kita.
Imam duduk antara sujud tidak dikira kerana rukun pendek. Imam sujud yang kedua 3 rukun panjang. Baik. Janganlah bagi imam itu berdiri semula rakaat lain, kita dak rakaat lagi, jadi hilang rakaat tu. Nampak tak? Ataupun imam bangun duduk membaca tahiyat akhir. Dia panggil antara kita makmum dengan imam ada 3 rukun yang panjang telah pun terlepas. Iaitu kita sedang berdiri, imam telah pun duduk baca tahiyat akhir. Antara berdiri dengan tahiyat akhir ada 3 duduk celah, iaitu rakaat dan 2 kali sujud. Dia panggil tertinggal 3 rukun yang panjang. Kalau gitu tak ada keuzuran, batal. Ada keuzuran pun kita kena terus ikut imam kerana rakaat kita telah hangus. Jadi dah habis ke Fatihah, imam duduk tahiyat